Assalamualaikum dan salam sejahtera. 7 kali di antara tahun 2001 hingga 2008, polis Malaysia telah tangkap saya. 7 kali itu, 2 kali di bawah ISA. Kali pertama dan kali terakhir. Dan kali ke-8 mereka cuba tangkap saya pada tahun 2009. Kebetulan saya ada di UK semasa itu. Dan kerajaan Britain tidak mahu kerjasama dengan Malaysia dan tak mahu tangkap saya dan hantar saya balik. Ini telah dibangkitkan, telah dijelaskan di dalam Parlimen UK, di mana Menteri Dalam Negeri telah memberitahu Parlimen UK sebab apa Britain tidak mahu tangkap saya dan hantar saya balik ke Malaysia. Mereka explain lah, jelaskan sebabnya. Selepas tu, kerajaan Malaysia telah tarik balik charge ataupun gugurkan charge terhadap saya di bawah DNAA. DNAA ni sama macam kes Ahmad Zahid Hamidi, di mana 47 charge terhadap Ahmad Zahid Hamidi digugurkan. Same case lah. Tapi kerajaan Malaysia ataupun media Malaysia masih duduk report yang saya ni fugitive, saya ni pelarian. Mereka panggil saya fugitive blogger Raja Petra Kamarudin. Saya bukan fugitive sebab tidak ada charge. Charge tu telah ditarik balik. Same lah macam kes Ahmad Zahid Hamidi ni. dia masih jadi timbalan Perdana Menteri oleh kerana charge tu telah ditarik balik. So he's not, kalau dia keluar, dia boleh keluar Malaysia, tidak dipanggil sebagai fugitive dan sebagainya. Anyway, kali pertama tahun 2001 tu bukan saya seorang, 10 orang semua kena tangkap. Termasuk Lokman Adam, Eza Matno, Ustaz Badrul Amin, Tian Chua, Hishamuddin Rais, Gobala Krishnan, Pak Din, Gani Harun, dan selepas tu beberapa puluh lagi ditangkap di antara maknanya tahun 98 hingga 2008. Termasuk Zahid Hamidi sendiri tahun 98 dan beberapa orang lagi sebelum kita lah juga ditangkap di bawah ISA. Tujuan mereka ni tangkap kita di bawah ISA ni supaya mereka boleh dalam masa 2 bulan, selama 2 bulan mereka cuba brainwash kita atau tarbiah kita dengan nak meyakinkan kita bahawasanya Anwar ni tetap bersalah. Anwar confirm sah lakukan kesalahan yang dia dituduh, iaitu ni sexual crime. Ataupun yalah, kes sodomi ni. Anwar dituduh sodomi. Jadi mereka nak yakinkan kita bahawasanya memang betul Anwar lakukan jenayah tersebut. Ini bukan fitnah, ini bukan tuduhan palsu. So beberapa puluh dari kita dalam masa 10 tahun tu, kita ditangkap supaya Special Branch boleh turn over kita, try to turn us over and convince us Anwar is guilty. Confirm. Dan ini bukti dia. So selama 2 bulan mereka menunjuk kita bukti dan cerita macam-macam peristiwa untuk meyakinkan kita Anwar is guilty. Selepas tu 2 bulan tu mereka tanya kenapa dah 2 bulan mereka cuba dengan bukti dan sebagainya meyakinkan saya Anwar guilty. Saya masih tidak yakin. Saya says no. Saya tak pernah kata saya tak yakin Anwar guilty. Ada pernah dalam 2-3 tahun ni saya kata. Ada pernah saya kata Anwar tidak bersalah. Ada pernah saya kata fitnah. Ada pernah saya kata tuduhan palsu. Tak pernah. You cari tengok dekat internet. Never. Yang saya cakap ni, Anwar is a victim of an unjust trial. Anwar ni mangsa perbicaraan yang tak adil. Tu je. Cuba tengok ni kata. Special Branch yang testify tu mereka tak konsisten. Sekejap kata macam ni, sekejap kata macam tu. Saksi tu putar belit. Sampai hakim pun fed up. Hakim pun kata, this witness is not reliable. Today he says one thing, tomorrow he says something else.
Tapi selepas tu, apabila hakim membuat keputusan, dia kata walaupun saksi ni berputar belit, tidak konsisten, banyak cakap bohong, tidak semesti kita tak boleh terima dia punya testimoni. So, apa benda ni hakim ni? Walaupun saksi ni bohong, tak semesti kita tak boleh terima apa yang dia cakap. Kalau bohong, bohong lah. So, even hakim pun tak betul. Sepatutnya, oleh kerana hakim sendiri yang cakap, saksi ni banyak bohong, patutnya hakim ni ambil tindakan terhadap saksi. Saksi tu patut dikena charge. Perjury. Tak pula. So, kalau kena charge tu, 3 kali ubah charge. Sekejap tarikh ni. Besok, silap-silap. Tukar lagi charge tu. Tarikh tak betul. Lepas tu, sorry. Tukar sekali lagi. Berapa kali dia nak ubah ni charge. You keep amending the charge. Kalau charge tu tak betul, macam kes Muhyiddin baru ni, bila charge tu tak betul, hakim tolak. Tolak terus kes tu. Sebab charge tu tak betul. Tak boleh lah, sorry kita nak pindah, sorry kita nak tukar. Tak boleh. So, banyaklah yang perjalanan, boleh katakan the process of the trial tu tak betul. Yang saya bantah ni ialah perjalanan perbicaraan. Saya tak kata Anwar not guilty. Never. So, yang awak ni usaha sangat 2 bulan ni kurung saya dalam bilik nak cuba yakinkan saya Anwar ni tetap bersalah. Buang masa. Because I never said he's not guilty. But you jelas kepada saya. Sebab apa? Perjalanan tak betul. Perjalanan perbicaraan tak betul. Explain. Dia kata itu bukan kerja kita. Kerja kita mendapatkan bukti dan serah kepada Peguam Negara untuk di-charge. Perjalanan perbicaraan tak kena mengena dengan special branch. Itu kerja pendakwa raya. Kita tak boleh nak komen lah. So you beritahu I. Betul ke tidak saya cakap perjalanan ni banyak cacat? Yelah, Pak Angku cakap tu betul lah. So, why waste your time trying to convince me on something yang saya sudah convince? Tak perlu, buang masa saja. So, maknanya, and dia cerita, sebagai part of dia punya nak meyakinkan kita, okay, Anwar pergi luar negara, misalnya, dia pergi 5 hari. Ada 1 hari tu dia hilang. Sebagai timbalan Perdana Menteri dan jugalah Perdana Menteri, kita kena rekod tiap-tiap saat perjalanan mereka for security. Ini dia hilang 1 hari. Mana boleh macam tu? Dan kita tahu sebab bila dia pergi Singapura ke, dia pergi Amerika ke, maknanya preset kat situ memberitahu kita apa yang berlaku. Dan mereka cerita yang Anwar ni 1 hari dari beberapa hari yang dia keluar Malaysia tu, dia hilang, dia buat ini date dengan dia punya ni partner kat situ. Dan partner dia lelaki, bukan perempuan. So, intelligence dekat negara lain telah melapor ke kita what happened to our Deputy Prime Minister? Disappeared 1 whole day. Intelligence itu ceritalah, actually dia di sini berjumpa orang ni. Ataupun dia check in satu hotel. Dia orang pun rasa pelik. You dah satu rombongan duduk di sesuatu hotel. And then you hilang. You lari 1 hari. You disappear. And you check in satu hotel lain. Seorang diri. Tanpa bodyguard. Tanpa apa-apa. Which is bagi mereka bahaya. Sebagai timbalan Perdana Menteri, you disappear, you masuk di dalam you check in hotel lain, and security pun tak tahu you di mana. So this is benda yang telah didedahkan kepada kami semua lah, semasa kita ditangkap dulu di bawah ISA. So memanglah, banyaklah rahsia Anwar ni kita diberitahu dalam usaha nak turn over kita ni supaya kita ni tinggalkan Anwar dan sokong kerajaan. Usaha itu. So sekarang ni dia orang duk tangkap siapa yang kononnya mengfitnah Anwar. Kalau you cakap sesuatu terhadap Anwar ataupun Wan Azizah, you ditangkap. Dan sekarang ni banyaklah operasi menangkap orang yang mengkritik kerajaan, yang mengkritik Perdana Menteri atau mengkritik isteri kepada Perdana Menteri. Usaha menangkap mereka.
Dia kata fitnah. Kalau betul lah fitnah, yang mula-mula timbulkan fitnah ni, iaitu 24 tahun dulu, 24 tahun dulu, yang menimbulkan fitnah ni ialah Special Branch Malaysia, Bukit Aman. Jadi kalau betul semua ni fitnah, yang perlu disalahkan ialah Bukit Aman. Mereka ni yang mulakan fitnah dan mereka yang menimbulkan semua cerita-cerita tentang Anwar Ibrahim. So apa benda pergi tangkap orang lain apabila orang ni cuma repeat, mengulang cerita yang asalnya datang dari Bukit Aman. They are the ones who started the story about Anwar. They are the ones who spread the story. Sampai mereka tangkap kita, kurung kita 2 bulan, supaya dalam 2 bulan tu mereka boleh turn over kita, meyakinkan kita yang Anwar ni tetap bersalah. Tanyalah yang lain tu. Baik Badrul Amin ke, Lokman Adam ke, Ezam Matno ke, Tian Chua ke, Hishamuddin Rais ke, Ghani Harun ke, Gobala Krishnan. Tanya mereka. Mereka semua sama ditarbiah atau di brainwash tentang cerita benar, the untold story of Anwar Ibrahim. So this is not what we did. This is what we were told. And siapa yang beritahu kita? Kerajaan yang beritahu kita. Kerajaan semasa tu is Dr. Mahathir. Dan selepas tu of course Abdullah Badawi. Dan kerajaan, iaitu agensi kerajaan Bukit Aman ataupun Special Branch, yang memberitahu rakyat, aktivis-aktivis reformasi ataupun aktivis-aktivis anti kerajaan, memberitahu mereka, kita semua, yang Anwar ni memang bersalah. Anwar ni memang lakukan jenayah ni, salah laku seks seperti dituduh. And today, kalau kita bercerita, awak tangkap kita. Awak kata fitnah. Mana mari fitnah ni? 24 years ago, 24 tahun dulu, siapa yang mulakan kononnya fitnah? Kalau betul fitnah, Special Branch yang mulakan, Bukit Aman yang mulakan. Hari ni nak tangkap kita pula bila kita ulang apa yang awak cakap. So this is the situation. The situation sekarang ni is, betul ke tidak Anwar ni bersalah? Betul ke tidak Anwar ni lakukan jenayah yang dia dituduh? Betul ke Anwar ni mengadakan hubungan seks dengan berbagai-bagai lelaki dan budak-budak jambu? Mengikut Bukit Aman, betul. So, Bukit Aman masa tu bohong ke? Atau hari ni Bukit Aman nak cuba cover kerana mereka yang mulakan cerita-cerita tentang Anwar. Sekarang mereka nak tangkap semua orang untuk nak kuburkan cerita-cerita ni. So the issue is this. Bukit Aman ni, masa Mahathir Perdana Menteri, dia nak matikan Anwar. Masa Abdullah Badawi Perdana Menteri, dia nak matikan Anwar. Apabila Najib Tun Razak Perdana Menteri, dia nak matikan Anwar. Sekarang Anwar Perdana Menteri, dia orang nak matikan semua orang yang kritik Anwar ataupun yang bercerita tentang Anwar, cerita yang dimulakan oleh Bukit Aman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.